أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادات رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim masih lagi memberikan kita umur, menurunkan kita kesihatan, memberikan kita perlindungan dan rahmat daripadanya. Maka kita mestilah sentiasa mengingatinya dengan cara kita bersyukur dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayatnya menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah padaku. Sadaqallahul azim. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, seharusnya kita sebagai seorang hamba hendaklah kita mengingati bahawa tugas kita adalah sentiasa mengabdikan diri kita, meletakkan diri kita serendah-rendah tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dapat tidak dalam kita menjalankan ibadah-ibadah ini. Hendaklah kita sentiasa merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya akan meneruskan perkongsian kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Hari ini saya akan sebutkan berkenaan dengan imam disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada solat zuhur dan asar. Yang mana imam biasanya ketika kita solat berjemaah, kita dapati imam akan membaca dengan suara yang perlahan, sekadar didengar oleh telinga imam saja. Namun di sini saya akan sebutkan sunnah Nabi yang telah pun ataupun kita tak tahu pun sebelum ni, kan, ditinggalkan begitu sahaja. Maka kita sama-sama ulang kaji dan kita boleh amalkan mungkin sekali-sekali. Kita tengok pada huraian. Baik, daripada Abu Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayah ahyanan wa yutawwilu ar-rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami salat zuhur dan asar. Pada 2 rakaat pertamanya baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah lain. Kadang-kala baginda membaca 1 ayat dan memanjangkan rakaat pertama. Dan pada 2 rakaat terakhir baginda hanya membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari 759, Muslim 451, Abu Daud 797, Ibnu Majah 829. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berpandukan hadis tersebut Imam Bukhari menulis bab al-jahru bil ayah ahyanan fi solat zuhri wal asri, sesekali membaca ayat dengan suara nyaring, yakni keras, pada solat zuhur dan asar. Menurut Imam Nawawi, dalam bab tersebut Imam Bukhari ingin menjelaskan bahawa menyaringkan bacaan pada bacaan solat tersebut dibolehkan. Walaupun pada kebiasaannya tidak dinyaringkan. Imam Bukhari dalam bab tersebut ingin menyatakan bahawa biasanya kita dengar orang sembahyang zuhur ataupun asar dengan bacaan yang perlahan, tapi dibolehkan untuk baca dengan suara yang nyaring ataupun keras. Bacaannya hendaklah secara perlahan, sekadar sunat sahaja. Menyaringkan bacaan juga bertujuan untuk membiasakan lisan dan untuk memahami makna ayat dengan lebih mendalam. Wallahu a'lam. Menurut Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad,
ada kalanya baginda Nabi SAW membaca dengan perlahan ketika fardu zuhur, solat zuhur dan asar. Namun terkadang baginda memperdengarkan bacaan suatu ayat kepada sahabat. Menurut Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz, sunat menyaringkan bacaan beberapa ayat dalam solat yang biasanya dilakukan dengan suara yang perlahan. Sunat ya. Ini berdasarkan hadis yang menjelaskan Nabi pernah melakukan demikian, muttafaqun alaih, dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari. Menurut beliau lagi, ada ketikanya imam perlu menyaringkan bacaan beberapa ayat. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah yang menyebutkan Nabi SAW memperdengarkan sesuatu ayat kepada kami. Solat yang dimaksudkan adalah solat zuhur dan solat asar. Wallahu a'lam. Baik, daripada apa yang kita perdengarkan tadi, yang kita dengar sebentar tadi, maka secara kesimpulannya adalah dibolehkan ataupun disunatkan kita untuk menyaringkan bacaan, membaca secara jahar ataupun kuat, jelas pada solat fardu zuhur dan asar. Cuma jangan kita keraplah kan, sekali-sekala kan, mungkinlah boleh, ataupun kalau kita solat sendirian ke kan, ataupun secara berjemaah di rumah. Contohnya macam sekarang kan tak boleh pergi masjid, kita jadi imam solat zuhur ke dengan keluarga, bolehlah baca sekali-sekala dengan bacaan yang jahar, bacaan jelas kuat kan. Kalau bini ke anak ke tegur, cakaplah kat dia, ada hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW ada dan pernah membaca surah secara jahar pada solat fardu zuhur dan solat fardu asar kan. Jangan sampai kita tak tahu, nanti kan mulalah kita melabel orang tak tentu pasal kan. Sedangkan benda itu Nabi SAW sendiri yang lakukan dan merupakan sunnah Nabi SAW yang telah dilupakan kan. Maka kita hidupkan kembali. Cuma selepas pada itu kalau ada orang tanya, kita kena terangkanlah semula kan. Kalau boleh sebut hadis ni tadi lagi molek lah. Sebaiknya kalau kita ingat hadis ni, kita ceritalah apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku kepada para sahabat bersama Nabi SAW dalam solat fardu zuhur dan asar, supaya makmum ataupun jemaah boleh faham dan dapat satu ilmu yang baru. Wallahu a'lam. Kerana itulah perkongsian saya pada hari ini. Moga-moga mendatangkan manfaat buat diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, dan baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah terzahirkan atas diri saya. Hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pun, minta maaf segala salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Seandainya ada yang salah, maka berbetulkanlah dalam ruangan komen ya, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.